Selamat sejahtera pada semua pelajar-pelajar cikgu. Jadi pada pelajar yang terlepas GM ataupun pelajar yang join GM tadi, awak boleh tengok semula video ini untuk fahamkan semula tajuk yang kita belajar pada hari ini. Okey, jadi pelajar, hari ini kita belajar tentang faktor perdana. Okey, jadi standard pembelajarannya, pelajar boleh menentu dan menyenaraikan faktor perdana bagi satu nombor yang diberi. Okey, jadi sebelum kita nak belajar tentang faktor perdana, pelajar mesti tahu apa itu nombor perdana. Jadi pelajar, nombor perdana ni ialah nombor yang boleh bahagi dengan apa? Dengan dua nombor sahaja, iaitu dengan satu dan dirinya sendiri. Okey, semua nombor boleh bahagi dengan satu, semua nombor boleh bahagi dengan diri sendiri. Okey, tapi nombor perdana ni dia tak boleh bahagi dengan nombor lain. Jadi contoh nombor perdana, kita start dengan nombor 2. Kemudian 3, 5, 7, 9. 9 nombor perdana ke? 9 bukan nombor perdana. Sebab kita tengok 9 boleh bahagi 1. Betul. Semua nombor boleh bahagi 1. 9 boleh bahagi dengan dirinya sendiri. Betul. Semua nombor boleh bahagi diri sendiri. Tapi 9 juga boleh bahagi 3. Jadi bila dia boleh bahagi 3, dia bukan nombor perdana. Sebab dia boleh bahagi dengan nombor lain selain daripada 1 dan dirinya sendiri. Okey. Daripada segi faktor pula, faktor untuk nombor perdana, okey, nombor perdana cuma ada 2 faktor. Okey. Nombor perdana cuma ada 2 faktor, iaitu 1 dan diri sendiri. Okey, diri sendiri. Okey. Jadi lepas 2, 3, 5, 7, 9 bukan, 11, 13 dan seterusnya. Okey, mesti ingat nombor perdana baru boleh buat faktor perdana. Okey, jadi faktor perdana ialah satu nombor yang boleh diungkapkan dalam bentuk pemfaktoran perdana dengan kaedah nombor itu ditulis sebagai hasil darab faktor perdananya. Misalnya, 18 ialah 2 darab 3 darab 3. Maksudnya, nombor perdana yang darab dapat 18. Itulah dia faktor perdana. Pemfaktoran perdana boleh dilakukan dengan 3 cara sebenarnya. Kat sini cikgu tulis 2. Okey, cara yang pertama, awak senaraikan. Okey, cara yang kedua, awak buat pembahagian berulang. Cara yang ketiga, menggunakan kaedah pokok faktor. Okey, kita tengok satu persatu. Jadi sebelum nak senaraikan faktor, awak kena tentukan sama ada nombor berikut ialah faktor perdana ataupun bukan. Jadi tengok 2. Okey, adakah 2 faktor perdana untuk 18? Kalau dia faktor perdana, kita kena cek. 2 ialah nombor perdana. Okey, dia nombor perdana. Dia memenuhi syarat yang pertama. Dia nombor perdana. Okey, jadi 84 bahagi 2. Ambil kalkulator awak, bahagikan. 84 bahagi 2. Boleh tak bahagi secara tepat? Jadi boleh. Kita dapat 42. Maka dia ialah faktor dan dia juga ialah nombor perdana. Okey. Jadi 2 ialah faktor perdana, FP faktor perdana bagi 84. Okey, seterusnya 3. 3 ialah nombor perdana. Okey. Kemudian kita tengok adakah 3 faktor? 84 bahagi 3. Okey, ambil 84 bahagi 3. Dapat 28. Okey, 28. Okey, jadi dia faktor dan dia juga ialah nombor perdana. Jadi 3 ialah faktor perdana bagi 84. Okey, seterusnya 5. 5 ialah nombor perdana. Okey, tapi adakah dia faktor? Kita try bahagi. 84 bahagi 5. Jadi 84 bahagi 5 dapat perpuluhan 16.8. Jadi dia tak membahagi dengan tepat. Tak bahagi tepat. Okey, bila tak bahagi tepat, dia bukan faktor. Jadi 5 bukan faktor perdana bagi 84. Okey, seterusnya. Ungkapkan 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okey, bila dia nak suruh awak ungkapkan, awak mesti tulis dalam bentuk darab ni. Okey. Ini kaedah pembahagian berulang. Okey, ini kaedah pokok. Okey, ini kaedah pembahagian berulang, ini kaedah pokok. Okey, jadi kita tengok satu persatu ya. Okey, faktor perdana bagi 4 guna kaedah senarai. Okey, kaedah senarai ni maksudnya awak kena senaraikan dulu semua faktor. Okey, kan kita dah belajar sebelum ni. Okey, jadi 4 bahagi 1 dapat 4. 4 bahagi 2
dapat 2. Okey, tengok dah berulang. Jadi bila dah berulang kita stop. Ni kita dah belajar dalam video sebelum ni. Okey, jadi kita senaraikan semua faktor bagi 4. 4, 1, 2, 4. Ni. Okey, ini semua faktor bagi 4. Okey, daripada yang kita senaraikan ni, kita tengok mana satu perdana. Okey, nombor perdana. Jadi 1 ni bukan. Okey, 2 ya. 4 ni bukan. Jadi faktor perdana bagi 4 ialah 2. Okey, 2 ialah faktor perdana bagi 4. Okey. Sekarang guna kaedah pembahagian berulang. Okey, pembahagian berulang 4, buat kotak ni. Bahagi dengan nombor perdana. Syarat dia awak kena bahagi nombor perdana. Okey, jadi 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Jadi 2 darab 2. Jadi dia punya faktor perdana ialah 2. Ini dalam bentuk ungkapkan pemfaktoran. Okey. Okey, seterusnya guna kaedah raja pokok. Jadi keluarkan 4, kena keluarkan nombor. 2 nombor boleh darab 4. 2 darab 2. Jadi 2 dengan 2 ni dah nombor perdana. Jadi dah dapat nombor perdana, stop. Okey. Jadi dia punya faktor perdana ialah 2. Okey, itu kaedah raja pokok. Okey, seterusnya cari faktor perdana bagi 18 guna kaedah penyenaraian. Okey, 18 bahagi 1 dapat 18. 18 bahagi 2 dapat 9. 18 bahagi 3 dapat 6. 18 tak boleh bagi 4. Okey, sebab dapat perpuluhan. 5 pun tak boleh. 18 bagi 6 dapat 3. Okey, tengok dah berulang. 3 dengan 6 berulang, jadi kena stop bahagi. Okey, senaraikan semua. Jadi 18, faktor dia 1, 2, 3, 6, 9, 18. Okey, jadi nak cari faktor perdana, kita kenalah tengok nombor perdana. 2, 3. Okey, jadi faktor perdana dia 2 dan 3. Okey, selesai. Awak guna kaedah apa pun, jawapan awak mesti sama. Okey, jadi pembahagian berulang. Adakah sama dapat 2 dengan 3? Kita cek. Okey, 18 bahagi 3. 18 bagi 3, 6. Okey, 6 bagi 3 dapat 2. Bahagikan sampai dapat 1. Okey, 2 bagi 2 dapat 1. Jadi 3 darab 3 darab 2. Jadi faktor perdananya 2 dan 3. Tengok jawapan dia sama. Okey, sama. Okey, sekarang guna kaedah raja pokok. 18 potong. Okey. 6 kali 3 18. Okey, ni dah tak boleh pecah lagi. Sebab ni dah nombor perdana. Okey. Okey, pecah lagi. 2 kali 3. Okey, jadi awak tengok 2, 3, 3. Jadi, dia punya faktor perdana ialah 2 dan 3. Jawapan yang sama guna 3 kaedah yang berbeza. Okey, seterusnya. Faktor perdana bagi 20. Gunalah cara apa saja awak nak guna. Okey, guna kaedah senarai pun boleh. Jadi sekarang, cikgu guna kaedah senarai. Cikgu senarai lah. Tapi ini kaedah yang paling cikgu tak suka guna sebab dia lambat. Okey, jadi 20 bahagi 1, 20. 20 bahagi 2 dapat 10. 20 tak boleh bagi 3. 20 bagi 4 dapat 5. Kemudian 20 bahagi 5 dapat 4. Okey, benda dah berulang kan? Sama dengan bawah, stop. Jangan bahagi lagi. Okey, ambil semua faktor kat dalam. Okey, 20. 1, 2, 4. Okey, lepas tu 5. Ambil yang luar pula, 10, 20. Ini semua faktor. Sekarang kita nak faktor perdana. Daripada senarai tu, kita pilih nombor perdana. 2 dan 5. Jadi jawapan dia 2 dan 5. Okey. Seterusnya, cari faktor perdana bagi 50. Okey, yang ni cikgu guna kaedah pembahagian berulang pula. 50 bahagi 5. Dapat 10. Okey, 10 bagi 5. Dapat 2. 2 bagi 2 dapat 1. 5 darab 5 darab 2. Jadi dia punya faktor perdana ialah 2 dan 5. Okey. Senaraikan semua faktor bagi 72. Jadi pelajar gunalah apa-apa saja cara. Okey. Yang ni cikgu guna kaedah pembahagian berulang. Cikgu memang suka guna kaedah pembahagian berulang. Okey, 72 bahagi 2. 72 bahagi 2. Boleh gunakan kalkulator kan? Gunalah kalkulator kan? 36. Okey. 36 bahagi 3.
Okey, dapat 12. 12 bagi 3 dapat 4. 4 bagi 2 dapat 2. 2 bagi 2 dapat 1. Jadi 2 darab 3 darab 3 darab 2 darab 2. Bila awak darab ni, awak mesti dapat 72. Okey. Jadi faktor perdana dia ialah 2 dan 3. Okey, seterusnya. Ini ialah homework awak. Jadi yang mana cikgu bincang, awak tak perlu jadikan homework lah. Okey, awak buat yang mana cikgu tak bincang sahaja. Okey. Jadi sekarang cikgu akan bincang soalan A, awak buat soalan B. Okey, nombor 1, tentukan sama ada 3, 5 dan 7 ialah faktor bagi 30 ataupun bukan. Jadi dia 3 perdana, 5 perdana, 7 perdana. Jadi sekarang kita kena check dia boleh bahagi dengan tepat ataupun tidak. Jadi 30 bahagi 3. Okey, 30 bahagi 3 dapat 10. Jadi ya. Okey, ya dia ialah faktor perdana. Okey, seterusnya 30 bahagi 5. Ni 5. Kita tanya 5 pula kan? Okey, dapat 6. Ya, faktor perdana. Okey, seterusnya 30 bahagi 7. Dapat perpuluhan kan? 30 bahagi 7. Dapat perpuluhan. 4.28 apa lah. Okey, 4.28. Okey, jadi dia bukan faktor perdana. Okey, itu untuk soalan nombor 1. Saya dapat 1 A, awak buat 1 B. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Cikgu tunjukkan 2A dengan 2D. Awak buat 2B dan 2C. Senaraikan semua faktor perdana bagi nombor berikut. Gunalah mana-mana kaedah. Kan ada 3 cara. 1, listing, senaraikan. Yang kedua, pembahagian berulang. Yang ketiga, kaedah rajah pokok. Okey, jadi yang A ni cikgu guna rajah pokok. Okey, rindulah nak guna rajah pokok. Okey, jadi 3 darab 12, 36. Okey, ni dah tak boleh nak pecah lagi sebab dia dah nombor perdana. Okey, lepas tu 6 kali 2, 12. Okey, 6 pecah, 3 kali 2. Okey, semua dah dapat nombor perdana, jadi stop. Jadi, faktor perdana dia ialah 2 dan 3. Okey, seterusnya D. Saya gunakan kaedah pembahagian berulang. Saya bahagi 3, 33. Bahagi 3, 11. Okey, bahagi 11, 1. Jadi, dia punya faktor perdana 3 dan 11. Okey. Seterusnya, okey, tadi cikgu dah buat A, cikgu dah buat 2A, 2D. Okey. Yang mana cikgu highlight, ini kerja awak. Ni awak punya kerja. Okey, ni kerja awak. Okey, seterusnya 3B dan 3C pun awak kena buat sebagai homework. Okey, cikgu akan tunjuk awak bagaimana nak jawab 3A dan 3D. Ungkapkan dalam bentuk pemfaktoran perdana. Maksudnya kena tukar dia dalam bentuk darab tu. Okey, jadi 42 saya guna pembahagian berulang. Bahagi 2, 21. Bahagi 3, 7. Bahagi 7, 1. Okey, check. Sekali salah kira, malu je. Okey, 42 bagi 2, 21. 21 bagi 3, 7. Okey, jadi betul. Jadi jawapan ni dalam bentuk macam ni. Ambil yang tepi ni, darabkan. 2 darab 3 darab 7. Itu jawapan dia. Okey, seterusnya D. Okey, D. 135 bahagi 5. Tekan. 135 bahagi 5, 27. Okey, 27. 27 bagi 3, 9. 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3, 1. Bahagi sampai dapat 1. Kemudian ambil yang tepi ni, darabkan dia. 5 darab 3 darab 3 darab 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, inilah jawapannya. Okey, boleh? Alright, jadi 1B, 2B, 2C, 3B, 3C ialah homework awak. Okey, sekian, terima kasih. Jangan lupa buat homework dalam buku matematik 1. Alright, kalau ada soalan boleh tanya cikgu. Itu sahaja. Terima kasih kelas.